fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini kita dikejutkan dengan berita tergempar berkaitan dengan langkah Dubai. Persoalan yang timbul, adakah benar-benar langkah ini wujud ataupun siapakah yang terlibat dengan langkah Dubai sekiranya langkah Dubai ini memang wujud? Satu perkongsian daripada Syabuddin Husin, Hamzah sahkan tiada langkah Dubai pernah dirancang. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa pembangkang sendiri tidak tahu menahu mengenai rancangan langkah Dubai yang didakwa akan digunakan bagi mengguling kerajaan. Beliau berkata, perkara itu adalah fitnah yang direka dan dimainkan pihak tertentu yang jelas tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Cerita langkah Dubai terus berada dalam media sosial. Siapa yang mulakan? Siapa yang menggelabah? Siapa yang terpaksa buat laporan polis? Siapa yang menjawab sokong bahwa pembangkang tidak ada cukup sokongan? Siapa pula yang minta pembangkang bawa dalam parlimen? Katanya dalam kenyataan di media sosial. Laporan mengenai langkah Dubai bermula pada 30 Disember apabila BH melaporkan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Datuk Ismail Yusof dilaporkan mendakwa langkah Dubai. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pemimpin Perikatan Nasional, beliau dilaporkan mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang, dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Perikatan Nasional dan Bersatu menegaskan, kenyataan politik semata-mata tidak boleh menyelesaikan masalah rakyat dan tuduh-menuduh bukan jalan penyelesaian. Katanya berdendam sesama rakan atau saudara bukan penyelesaian. Ketidakcekapan dalam mengurus ini harus diatasi segera. Kuasa yang ada gunakanlah untuk menyelesaikan kelembapan ekonomi. Yakinkan rakyat bahwa kerajaan mampu mengurus masalah ekonomi. Beliau yang juga ahli parlimen larut mahu kerajaan menunjukkan keadilan kepada semua dan amalan demokrasi diteruskan dan undang-undang janganlah disalah tafsirkan. Jangan menakut-nakutkan semua pihak dalam negara. Jangan cakap lain buat lain. Pembangkang, rakan, penyokong dan sesiapa saja boleh menjadi sahabat. Bina negara ini dengan keikhlasan, keadilan dan kesungguhan. Insya Allah Malaysia akan berjaya demi agama bangsa dan negara, katanya. Demikian pengakuan dari Hamzah Zainuddin. Mungkin ada yang mempersoalkan adakah Hamzah terlibat dengan langkah Dubai. Akhirnya Hamzah Zainuddin sahkan tiada langkah Dubai pernah dirancang. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Satu perkongsian mengejutkan, satu artikel ini menyebut berkaitan dengan pengampunan Najib. Sudah pasti kepada peminat-peminat bosku, mahu Najib segera dibebaskan. Ini adalah keputusan terkini pembebasan Najib. Sudah pasti ramai akan bersorak gembira sekiranya Najib dikeluarkan, terutamanya kepada penyokong-penyokong Najib Razak. Tapi ada juga berkata Najib
perlu habiskan hukuman penjara itu, menghabiskan hukumannya sepanjang 12 tahun itu. Tapi saudara-saudara, yang terkini berkaitan dengan isu keputusan terkini isu pembebasan Najib, dalam Malaysia kini menyebut Najib sendiri tidak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib pun tak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib Razak sendiri tidak tahu jika lembaga pengampunan akan bermesyuarat pada bulan ini untuk membincangkan permohonan pengampunannya, kata Peguam bekas Perdana Menteri itu, Muhammad Syafi Abdullah, mengulas laporan channel News Asia hari ini mendakwa lembaga itu akan bermesyuarat bulan ini. Muhammad Syafi mempersoalkan bagaimana organisasi media boleh mendapat maklumat itu, memandangkan mesyuarat seperti itu dibuat dengan penuh kerahasiaan. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan, seperti mana kes lain berkenaan langkah yang diambil lembaga pengampunan jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNN telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan merangkumi yang di-Pertuan Agong, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara dan 3 lagi anggota yang dilantik Agong. Muhammad Syafi menjelaskan 3 anggota tersebut adalah rahsia dan tarik mesyuaratnya tidak didedakan. Maka jelas, jika lembaga pengampunan bertemu untuk mempertimbang permohonan Najib untuk pengampunannya, ia akan dijalankan secara rahsia kerana ia dibawa akta rahsia rasmi 1972. Dia berkata, CNN menggunakan sumber yang tidak dinamakan untuk menerbitkan laporan sensasi. Dia juga memperingatkan media bahwa membuat tebakan berkenaan mesyuarat lembaga pengarah adalah tindakan tidak hormat. Dia berkata lembaga perlu berjalan secara rahsia agar dapat menasihati Agong dengan kuasa memberi pengampunan secara mutlak menurut perkara 42 Lembaga Persekutuan dengan berkesan. Pelanggaran kerahasiaan ini boleh dianggap melanggar Akta Rahsia Rasmi 1972. Permohonan itu di akhir laporan dari Malaysia kini, permohonan itu berkaitan sabitan bersalah Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Mungkin kita boleh katakan Najib dalam keadaan yang bahaya. Najib dalam keadaan yang kritikal disebabkan untuk keputusan pembebasannya belum ada keputusan terkini yang kita boleh kata adalah satu keputusan yang bagi Najib adalah berita baik. Belum dapat dipastikan Najib akan dibebaskan atau tidak. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini.